Pengenalan. Pengurusan kewangan merupakan satu proses perancangan, pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar mengenai pencukaian, belanjawan, perbelanjaan, perolehan, perakaunan dan lain-lain yang melibatkan jentera pentadbiran dan kaedah-kaedah di mana dana untuk membiayai pembelanjaan awam diperoleh, dibelanja dan diperakaunkan. Pengauditan merupakan satu aktiviti tahunan terpenting yang akan menilai setiap aktiviti perbelanjaan kerajaan dan kesan pengurusan kewangan yang dikendalikan. Setiap agensi awam yang telah diberi peruntukan perbelanjaan tahunan akan diperiksa. Pengauditan merupakan satu proses terakhir dalam pusingan belanjawan yang di mana akan melakukan sesuatu pemeriksaan ke atas penyata kewangan dan rekod-rekod kewangan serta bukan kewangan yang berkaitan oleh pemeriksa atau juru audit yang akan membentuk satu pendapat mengenai kesahihan dan kebenaran penyata kewangan yang dikemukakan kepadanya. Terdapat dua skop pengauditan, iaitu audit prestasi dan audit pengurusan kewangan. Audit prestasi merangkumi penilaian terhadap aktiviti organisasi untuk menentukan matlamatnya telah dicapai dan sumber digunakan secara berhemat, cekap dan berkesan. Audit prestasi merupakan pemeriksaan yang objektif dan analitikal terhadap kecekapan, keberkesanan, pengurusan dan penggunaan sumber-sumber organisasi. Audit pengurusan kewangan pula merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan sama ada perbelanjaan hasil aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang, peraturan dan arahan yang berkaitan. Latar belakang Majlis Daerah Simpang Renggam atau MDSR, dahulunya dikenali sebagai Majlis Daerah Keluang Selatan, telah diisytiharkan pada 1 Januari 2001 selaras dengan usaha mempertingkatkan taraf beberapa buah penguasa tempatan. Kawasan pentadbiran MDSR adalah seluas 12,857 hektar merangkumi 5 kawasan iaitu Renggam, Simpang Renggam, Macap, Layang-Layang dan Sungai Sayung. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor pada 29 Jun 2016 memutuskan kawasan pentadbiran MDSR diperluaskan kepada 100,222 hektar selepas pewartaan persempadanan semula kawasan Majlis Daerah Kota Tinggi, Majlis Daerah Simpang Renggam dan pihak berkuasa tempatan Pengerang berkuat kuasa 1 Januari 2001. Wawasan MDSR menjadi contoh kepada pihak berkuasa tempatan di negeri Johor dengan memberi perkhidmatan yang sentiasa cemerlang melalui penyertaan aktif, responsif dan dinamik daripada warga Majlis Daerah Simpang Renggam yang berdedikasi, berdisiplin dan beriltizam. Misi MDSR meningkatkan dan mengekalkan kualiti terhadap kehidupan para pelanggannya dengan menyelenggara dan meningkatkan prasarana ameniti, kemudahan awam dan memberikan perkhidmatan yang hebat, tepat, cepat, jimat, selamat dan berkat. Objektif utama Majlis Daerah Simpang Renggam adalah memberikan perkhidmatan kepada pembayar cukai dari segi pembangunan, kebersihan, pemindahan, kesihatan dan keselesaan hidup. Antara fungsi dan peranan Majlis Daerah Simpang Renggam adalah merancang, mengatur dan mengawal pembangunan kawasan pentadbirannya, membina dan menyelenggara kemudahan awam infrastruktur serta pembersihan kawasan. Majlis Daerah Simpang Renggam juga berperanan untuk menilai serta menafsir semua pegangan dan memungut cukai taksiran. Cukai taksiran adalah cukai yang dikenakan ke atas harta yang terletak dalam kawasan Majlis Daerah Simpang Renggam seperti rumah kediaman, harta perniagaan dan tanah kosong. Untuk fungsi pula, tugas-tugas berhubung dengan pentadbiran urus setia dan kewangan, pembersihan bandar dan rekreasi, mengatur, mengawal dan merancang kemajuan dan bangunan dalam kawasan majlis, menambah jalan, tempat awam, taman perumahan dan memberi nombor rumah,
mengadakan lampu jalan dan membuat kerja penyelenggaraan lampu isyarat, membuat kawalan dan peraturan bagi kerja-kerja bangunan dan tempat awam, mengatur dan mengawal lalu lintas dalam kawasan majlis, membina dan menyelenggara tempat awam dan kemudahan awam seperti pasar, perhentian bas, teksi, gerai dan sebagainya, menjaga kesihatan awam dan kawalan penyakit, memproses dan mengeluarkan lesen perniagaan, pengiklanan dan pasar awam, menganalisa, menilai dan menyediakan senarai nilaian hartanah dan kadaran harta dalam kawasan majlis, mengawal selia ke atas penswastaan sistem pengurusan sisa pepejal, memastikan pulangan hasil bagi bangunan majlis yang disewakan dengan menetapkan kadar sewa bangunan tersebut. Pengurusan hasil dan jenis-jenis hasil 2018. Cukai taksiran dikenakan 2 kali setahun mengikut Seksyen 133 Akta Kerajaan Tempatan Akta 171, iaitu penggal pertama 1 Januari hingga 30 Jun dan penggal kedua 1 Julai hingga 31 September. Cukai taksiran perlu dibayar mengikut kadar dikenakan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 124 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171, kecuali bagi penggangan yang digunakan sebagai tempat keagamaan yang diiktiraf, tanah-tanah perkuburan, sekolah awam dan tempat awam. Kadar cukai taksiran yang dikenakan adalah mengikut jenis pegangan berdasarkan kadar yang diluluskan. Jabatan yang dipertanggungjawab dalam pengurusan cukai taksiran di MDSR ialah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Jabatan Perancangan Bandar dan Landscape dan Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan. Manakala jabatan yang terlibat bagi mengutip hasil cukai taksiran adalah Jabatan Kewangan. Selain itu, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta MDSR berperanan menyediakan laporan penilaian yang lengkap dan membentangkan kepada jawatan kuasa taksiran yang kelulusan sebelum sesuatu pegangan dikenakan cukai tahunan. Cukai taksiran menyumbang hasil penerimaan tertinggi MDSR berjumlah RM20.93 juta atau sekitar 72.1% bagi tahun 2015 hingga 2018. Selain penerimaan daripada bayaran pelesenan dan sewaan, hasil penerimaan termasuk cukai taksiran digunakan untuk menampung pembelanjaan MDSR. Pada tahun 2018, MDSR mesasarkan kutipan cukai taksiran sejumlah RM6.1 juta, di mana sejumlah RM4.79 juta atau 78.5% telah dapat dikutip. Bagi tunggakan cukai taksiran pula, sejumlah RM0.94 juta atau 94% telah dapat dikutip pada tahun 2018 berbanding sasaran ditetapkan sejumlah RM1 juta. Bagi tujuan perekodan cukai taksiran, MDSR menggunakan pakai sistem EPBT Johor mulai bulan Januari 2015. Seterusnya, analisa isu dan permasalahan serta cabaran dalam pengurusan hasil dan perbelanjaan jabatan atau agensi negeri Siri 1 Johor 2018. Analisis audit mengikut kawalan. Dia terbahagi kepada yang pertama kawalan pengurusan, yang kedua kawalan bajet, ketiga kawalan terimaan, keempat pengurusan perolehan, kelima kawalan perbelanjaan, keenam pengurusan kumpulan wang, ketujuh pengurusan aset dan stor, ke-8 pengurusan kenderaan kerajaan, ke-9 penyata kewangan. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Setiap jabatan perlu meningkatkan sistem, kaedah dan teknologi dan meneliti kerja dan tugasan masing-masing.
Yang kedua, setiap jabatan perlu sentiasa meningkatkan program latihan dalam bidang pengurusan kewangan, perakaunan dan sebagainya. Ketiga, ketua jabatan perlu sentiasa berusaha mewujudkan budaya servis terbaik untuk mengekalkan kecemerlangan tahap prestasi pengurusan kewangan. Secara kesimpulan, beberapa kelemahan utama dalam pengurusan kewangan sektor awam ialah penyediaan peruntukan belanjawan yang melebihi daripada keperluan, peruntukan tambahan yang tidak dibelanjakan, perbelanjaan yang melebihi peruntukan, buku vot tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini, voucher bayaran tidak disokong dengan lengkap dan disahkan dengan sewajarnya, kelemahan dalam pengurusan harta atau stor kerajaan, kelemahan dalam sistem kawalan dalaman bagi kutipan hasil dan kelemahan dari segi perancangan, kelemahan pengurusan perolehan dan kontrak.